Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Okey, saya harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera dan cerialah juga ya, walaupun dalam keadaan kita agak kuatir dan gusar berkenaan dengan penularan wabak COVID-19 ni lah. Okey, jadi tujuan saya buat video ni adalah untuk membantu sebenarnya sebab uh, lama kelamaan saya rasa macam perlu ada solusi jugalah yang mungkin boleh dapat membantu kawan-kawan yang berada dalam profession yang sama dengan saya, iaitu kita semua ni terlibat dalam industri menyampaikan ilmu kepada para pelajar, guru, pensyarah dan juga mungkin trainer dan sebagainya ya. Jadi ini adalah kita punya urusan kita sehari-hari. Jadi kita sukar juga untuk kalau kita nak diarahkan untuk membatalkan kelas ataupun diarahkan untuk menunda kelas dan sebagainya ya. Jadi jangan risau, sebenarnya tak perlu batalkan, tak perlu tunda. Sebenarnya kita punya pengajaran dan pembelajaran dalam talian ni sebenarnya dah banyak maju dan ada banyak cara yang boleh kita gunakan untuk mempermudahkan proses ni supaya masih boleh berjalan, masih boleh diteruskan walaupun kita tak dapat bersemuka dengan para pelajar. Okey, jadi saya akan buat beberapa video untuk berkongsi dengan semua kawan-kawan tentang macam mana kita nak buat pembelajaran atas talian ni, dalam talian, dan uh, video ni saya akan buat pendek-pendek tapi satu-satulah ikut kepada benda yang saya akan introducekan kepada semua. Jangan risau, benda ni tak ada apa-apa bayaran ke apa, tak ada. Ini sebenarnya hanyalah untuk membantu semua kawan-kawan yang memerlukan kepada benda ni. Okey, tanpa melengahkan masa, sekarang saya nak berkongsi macam mana cara kita nak buat video pengajaran. Sebab bila kita ada video pengajaran, video tu kita boleh naikkan dalam kita punya platform pembelajaran dalam talian universiti. Kalau di UKM sebagai contoh, kita ada UKM Folio, so kita boleh naikkan dekat situ, ataupun kalau kita ada platform-platform lain pun kita boleh meletakkan video ni dekat platform tersebut. Jadi walaupun kita tak jumpa pelajar secara bersemuka di dalam kelas, tapi kita masih boleh menyampaikan pengajaran dengan cara yang kita biasa, iaitu kita memberikan syarahan ataupun kita menyampaikan kelas seperti biasa menggunakan slide kalau kita jenis yang memang menggunakan slide. Jadi kita masih boleh buat macam biasa. Okey, saya akan perkenalkan tuan-tuan dan puan-puan kepada satu apps, iaitu dinamakan sebagai Screencast-O-Matic. Screencast-O-Matic ni sebenarnya adalah salah satu daripada banyak lagi website-website lain yang boleh digunakan untuk membuat apa yang kita panggil sebagai screencasting video. Jadi screencasting ni macam saya katakan tadi boleh buat di beberapa website yang lain, tapi bagi saya Screencast-O-Matic ni adalah yang paling senang lah untuk kita nak gunakan, especially kalau orang yang tidak ada pengalaman. Jadi saya log out dulu daripada akaun ni supaya kita sama-sama tengok daripada awal. Okey, bila kita pergi ke Google, saya type Google semula. Okey, nak mula pada awal jugalah supaya membantu semua. Okey, kat Google kita type Screencast-O-Matic. Kita ambil yang paling atas sekali ni, Screencast-O-Matic Screen Recorder and Video Editor. Klik. Okey, lepas tu dia akan keluar dekat sini. Kalau sesiapa yang tak ada account, just sign up. Tapi sign up dia pun sangat mudah. Bila kita klik sign up, dia akan keluar page ni. Dia ada dua pilihan, sama ada kita sign up menggunakan Google account. Sekiranya kita ada account Gmail ataupun kita ada account Google Drive dan sebagainya, kita boleh gunakan option sign up with Google. Tapi kalau katakan for example kita tak ada, kita boleh sign up menggunakan email yang lain lah. Dan kita boleh tuliskan email kita di sini. Lepas tu kita create account dan dia akan minta beberapa butiran. Seperti biasa kalau kita nak sign up mana-mana account online pun memang dia akan minta butiran-butiran asas tentang diri kita dan sebagainya. Just fill up, lepas tu just register. Tapi sebab saya ada account Google,
kerana email rasmi UKM menggunakan platform Google. Jadi saya terus sign up dengan Google, katakanlah ya. Tapi sebab saya dah pun sign up, jadi terus masuk kepada page saya. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada akaun Google ataupun akaun Gmail, just sign up with Google dan kita akan terus masuk dengan menggunakan akaun tersebut. Bila kita masuk, kita akan nampak page yang ni dan kita terus pergi kepada start recorder. Okay. Kalau untuk orang yang belum pernah pakai, perhatikan bahawa dia akan keluar benda ni, Open Screen Recorder Launcher V2.0 ni. Klik Open Screen Recorder Launcher. Bila kita klik Open Screen Recorder ni, nanti dia akan keluar macam, kejap ya, dia akan keluar, tunggu sebentar. Okay. Alright, dia dah keluar dah. So dia dah keluar macam ni. So perasan tak dia ada menu dekat sini untuk kita nak buat recording. Ada 3 option diberikan, sama ada kita nak screen penuh ataupun webcam penuh ataupun kita nak kedua-duanya sekali. Jadi katakanlah kita nak both, maknanya bila kita mengajar tu kita nak pelajar nampak apa yang dipaparkan di atas skrin dan juga pelajar nampak kita juga, kita pilih both. Jadi screencasting ni sebenarnya satu kaedah di mana apa yang direkodkan adalah apa yang dipaparkan pada skrin kita. So apa yang kita paparkan kat skrin, itulah sebenarnya yang akan direkodkan. Jadi kalau katakan for example kita jenis mengajar menggunakan slide PowerPoint, just kita buka aja PowerPoint slide kita tu dan kita akan kita akan mengajar seperti biasa. Diri kita akan keluar di tepi kotak ni sebenarnya. Alright, dia akan keluar di tepi kotak ni dan kalau katakan for example kita tak ada slide, kita hanya nak bagi syarahan ataupun pengajaran seperti biasa sahaja kepada pelajar, kita boleh go for this option, webcam option. Maknanya dia akan keluar kita sahaja di sini. Dia akan keluar dekat sini lah sepatutnya, ya. Ataupun kalau kita nak hanya skrin saja, sebagai contoh, ada di antara kita kadang-kadang dia segan, mungkin saya ni tak berapa comel nak keluar dekat dalam skrin, segan, jadi mungkin boleh gunakan option skrin. Bila option skrin, perasan tak nampak apa-apa pun, tak ada kotak kecil yang di mana kita akan muncul tu, tak ada. Jadi dia hanya keluar skrin sahaja. Okay, jadi sebagai contoh, katakanlah kita nak mengajar menggunakan slide dan kalau saya ambil option both lah. Maknanya diri saya akan keluar dekat bahagian bawah kat tepi ni. Alright. Dan saya buka slide saya. Sebagai contoh, saya buka slide yang ni. Okay, saya buka slide ni. Bila saya buka slide ni, saya akan mengajar macam biasalah. Okey, macam ni. Jadi bila saya nak mulakan pengajaran, saya akan tekan butang record yang warna merah ni yang saya tunjukkan di sebelah kiri di bahagian bawah. Tekan je butang record, sebagai contoh saya tekan sekarang. Okey, tekan je butang record. Dia akan keluar begini dan dia akan mula merekod kita mengajar sambil merujuk kepada slide. Diri kita akan keluar di kotak bahagian bawah di tepi skrin. Jadi bila kita ubah slide kita seperti biasa, kita hanya klik sahaja kita punya mouse, slide akan berubah. Sebagai contoh, saya tunjukkan sedikit demo. Okey, Assalamualaikum para pelajar sekalian. Hari ini kita akan belajar satu tajuk yang dipanggil sebagai Discovery by Interrogatories. Jadi kita pun akan katakan kita tunjukkan, okey, ada beberapa perkara yang kita akan belajar. Sebagai contoh, kita ada 7 topik yang kita akan cover dalam kuliah pada hari ini, iaitu yang pertama apa kita explain lah, dan sekarang kita pergi kepada subtajuk yang pertama, iaitu meaning and purpose of doing discovery by interrogatories. Okey, dan kita tukar lagi slide. So dia akan berjalan seperti biasa. Kita tukar slide dan diri kita akan keluar dekat window yang kecil di sebelah bawah ni. So kita akan nampak pelajar akan nampak slide dan juga nampak kita. Jadi bila kita dah habis membuat recording, kita hanya perlu pergi ke bahagian sebelah kiri di bawah sekali ada button pause ni. So tekan pause
bila kita dah tekan pause, dia akan keluar menu yang begini di bahagian sebelah kiri bawah. Dia ada beberapa pilihan, ada button record kalau kita nak sambung recording balik. Okay, kalau kita tadi kita pause tu sebab katakanlah terasa haus, tekak nak pergi minum air sekejap kan, pause, nanti bila kita tekan record dia akan sambung je record balik daripada last kita tinggalkan recording tu. Kalau kita nak tengok balik apa yang kita dah record, kita tekan butang preview di sebelah button recording. Ini adalah masa, dan ini kalau kita nak ke depan atau ke belakang. Okey. Dan ini kalau kita nak menggunakan function draw, sebab dalam screencast ni kita boleh juga menggunakan function draw. Okey. Sebagai contoh, katakanlah kita nak menggunakan function draw ni, bila kita klik dia akan memberikan kita function di mana kita boleh bulatkan ataupun conteng lah di atas skrin kita tu. Okey, sebagai contoh saya tunjuk sikit lah. Okey, sebagai contoh katakanlah macam ni. Katakan kita nak tunjuk. Okey, yang penting sebenarnya para pelajar sekalian, kita nak menekankan kepada ini. So saya bulatkan perkataan ni. Dan jadi saya, ataupun mungkin saya nak tunjukkan bagi yang mengajar benda yang memerlukan kepada kira-kira mungkin nak buat tulisan ke kan, 2 tambah 1 sebagai contoh di atas apa yang kita tunjukkan kepada pelajar. So benda ni boleh lah kalau kita nak padam semua, dia punya function untuk buat draw ni dengan zoom ni semua ada dekat bahagian atas. Nak tukar color ink kat sini ya, ataupun nak tukar sama ada kita nak buat freehand ataupun line ataupun arrow, ataupun kita nak buat speech bubble sebagai contoh. Okey. So benda-benda ni semua kita boleh buat dekat atas ni. Kalau nak padam, just tekan je erase, dia akan padam semua sekali. Katakan dah habis merekod. Katakan kita dah habis merekod everything, kita dah rasa puas hati, kita boleh tekan butang done. Kalau rasa macam apa yang kita rekod tadi tu nampak macam benda tu something yang tak puas hati lah, kita rasa tak puas hati dengan kualiti pengajaran ataupun maybe kualiti video ataupun maybe kualiti audio, tak nak kan, kita boleh klik benda ni, delete everything and start over. Dia akan automatically delete semua yang kita dah cakap tadi tu, yang kita dah rekod tadi tu, dia akan delete. Lepas tu kita mula balik daripada awal. Okay, tapi sekarang katakanlah saya klik done. Saya dah berpuas hati dengan apa yang saya rekodkan tadi. Jadi saya klik done, dia akan keluar 3 menu ni, 3 option ni. Okay, apa nak buat seterusnya, what's next. Sama ada kita nak save dan upload ataupun kita nak terus quick share. Okey, dia akan bagi kita link ataupun kita nak edit lagi video tu. So, saya tak akan explain tentang edit ni sebab ini lebih teknikal lagi. Mungkin di video akan datang lah. Yang ni saya nak buat video pendek untuk nak senangkan especially kepada kawan-kawan yang tak ada background ataupun tak biasa buat benda ni. So, saya tak nak serabutkan lagi fikiran kawan-kawan. Jadi, saya terus ajar macam mana nak save. Bila kita nak save, kita tekan save. Okay, dia akan keluar skrin kecil ni. Dia tunjukkan video yang telah kita rekodkan tadi. So kita akan, kalau kita nak tengok semula, kita boleh tekan button play ni. Dia akan playkan semula. Okay, dia akan mula merekod. See, dia akan tunjukkan balik. Lepas tu kita akan save as video file. Bila kita save as video file, kita pastikan type yang kita nak tu betul. Selalunya memang saya ambil MP4 lah. Lepas tu file name recording tu kita masukkan nama. Sebagai contoh saya masukkan yang ni, Discovery by Interrogatories. Okay. Jangan risau tentang yang terbalik ni. Yang terbalik ni sebenarnya dia keluar sebab saya menggunakan satu apps yang lain untuk merekod saya menggunakan screencast automatic ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan hanya menggunakan screencast automatic, dia tak akan keluar terbalik macam ni. So don't worry about that. Saya cuma menggunakan satu apps lain untuk enhance lagi benda ni. Okay, jadi bila dah tukar nama, lepas tu kita choose folder mana nak letak video tu, kita nak simpan dekat mana. So boleh try. Macam saya selalu simpan dekat desktop lah. Cursor,
Kalau kita nak highlight cursor ke apa ke semua, cursor tu maknanya kan bila kita mengajar dalam atas talian tu, kita kadang-kadang kita nak supaya apa yang kita tunjukkan tu ditekankan. So kita boleh menggunakan function highlight cursor ni. Yang ni boleh explore sendiri, boleh try dan tengok, okey. Dan kalau semua okey, kita publish. So bila kita tekan publish, dia akan keluar macam ni. Kalau itu sahaja video yang kita nak buat, kita tunggulah sampai dia habis. Tapi kalau katakanlah kita tak nak buang masa, kita nak terus record lagi video yang seterusnya, tu boleh tekan continue in background, dia akan kembali semula kepada skrin yang tadi yang masa mula-mula kita nak buat recording tu. Jadi sekarang ni katakanlah kita tak ada video lain nak buat, kita dah habis. Jadi kita tunggu sampai dia habis. Okay, sebentar ya. Cara ni cara yang paling dekat lah saya rasa dengan pensyarah yang tidak ada asas ataupun belum ada pengalaman membuat video pengajaran. Dia biasa mengajar dalam kelas dekat depan, berdiri kat podium dan menggunakan slide. Ialah mungkin in the future mungkin nak mengubah dan memperkayakan lagi kaedah. Tapi dalam keadaan sekarang, bila kita ada COVID-19 ni, lepas tu banyak universiti pun dah mengeluarkan arahan supaya pembelajaran dibuat dalam talian, tak sempat kot nak belajar benda yang terlalu teknikal. Jadi saya buat benda yang simple ni dulu. Okay, katakan dah habis, dah save dah. So ditunjukkan kita beberapa option, sama ada kita nak play video tu balik untuk tengok, ataupun kita nak tengok folder di mana video tu disimpan, ataupun kita just okey lah. Kalau saya tekan okey saja. Okey. So dah. Lepas tu kita akan nampak benda tu juga akan di-savekan di dalam account kita dalam Screencast-O-Matic itu sendiri. Jadi ada dua tempat dia akan save. Satu di dalam kita punya komputer ataupun laptop kita dekat folder yang kita dah specify tadi. Satu lagi pun dia akan simpan dalam kita punya online account kita dalam Screencast-O-Matic tu sendiri. Okay, so bila dah siap video ni, boleh masukkan terus ke atas platform pengajaran dan pembelajaran dalam talian di IPTA ataupun IPTS masing-masing. Ataupun kalau ada platform lain, macam saya ada juga menggunakan platform lain, so boleh juga masukkan di platform tersebut ya. Tapi saya tak nak serabutkan lagi pemikiran tuan-tuan dan puan-puan dengan mengajar pula macam mana nak masuk dalam tu pula. Itu saya akan buat dalam video yang lain mungkin. Tapi yang ini fahamkan dulu tentang bagaimana nak buat screencasting video. At least when you have the video, boleh share dalam pelbagai cara. Boleh hantar dekat pelajar dekat dalam WhatsApp, boleh hantar dalam email pun boleh kan. Jadi at least ada cara untuk nak teruskan pengajaran dan pembelajaran tu ya. Okey, satu lagi saya nak pesan, kalau kita menggunakan Screencast-O-Matic ni tidak ada bayaran, dia percuma. Tapi kalau akaun percuma ni, dia punya masa yang diberikan cumalah 15 minit sahaja untuk setiap satu video. Jadi maknanya tak boleh buat video sampai 2 jam lah. Buat 15 minit, berhenti, simpan dulu. Lepas tu mungkin boleh buat part 2 lagi 15 minit, part 3 lagi 15 minit kalau nak buat banyak-banyak. Tapi nasihat saya, jangan terlalu panjang lah, sebab memang kalau sebenarnya lah kaedah pengajaran kaedah pembelajaran flip learning ni, bila kita menggunakan video, attention span pelajar tu dia tak berapa boleh lama sangat. Jadi buat pendek-pendek tapi menarik lebih best daripada 2 jam punya video kan. Dia ada banyak lagi apps lain sebenarnya kita boleh gunakan untuk mengindahkan dan mengexcitingkan lagi video kita tu. Tapi mungkin saya akan ajar dalam video yang lain. So, untuk kali ini saya harap video ni dah dapat membantulah kawan-kawan, rakan-rakan dalam dunia pengajaran dan pembelajaran seperti saya juga. Semoga kita sama-sama doalah wabak COVID-19 ni akan berlalu dengan cepat. Dan kita dapat kembali semula bertemu dengan pelajar-pelajar kita, insya-Allah. Alright, itu saja. Jumpa lagi ya. Saya habiskan dulu video ni.